Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa untuk segmen ni anda tak perlu nak buka video tenung muka saya tambah dengan rambut yang serabai ni. Anda just tekan play, minimize, anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Anda boleh buka playlist podcast Mona Lisa ni kalau anda nak dengar bebelan-bebelan berkait dengan dunia teknologi, termasuk dengan gosip-gosip unofficial news bagailah. Okey, untuk topik kali ni saya nak sembang tentang Huawei bunuh diri sendiri. Ganas. Kalau anda follow saya dalam setahun dua ni, mungkin ada di antara anda yang fikir, Abis Cerah ni dendam gila dengan Huawei ni. Kenapa? Huawei tak bagi job ke? First kali anda kena tahu, walaupun saya selalu serang Huawei, saya ada kedai konsep store Huawei. Bukan main-main punya. Saya buat kedai tu dalam RM400,000 Malaysia. Anda boleh pergi dekat Lembah Sirih. Ada Huawei Experience Store milik Mona Lisa dekat sana, Kota Baru. So, kalau makin teruk saya serang, sebenarnya saya macam serang diri sendirilah. Yang kedua, saya antara orang yang sangat meminati hardware dari Huawei. Saya start pakai produk Huawei dari dia punya Mate dulu, Mate series yang lama 2014 tak silap saya. Then saya ada pakai lagi dia punya produk, even yang latest saya pakai smartphone boleh lipat mereka yang harga 8-9 ribu macam tu, Mate X2. Dan saya puas hati. Dari segi hardware dia memang tak ada masalah. Isu dengan Huawei, kenapa saya selalu serang mereka adalah naratif marketing yang mereka bawa tu. Anda kena tahu yang Huawei dia tak pakai Android, dia tak pakai iOS, dia pakai Harmony OS. Tak ada masalah. Saya suka dengan Harmony OS. Memang lancar, tak ada lagging. Itu yang anda kena tahu. Isu dia bila mana Huawei dia bawa naratif yang Harmony OS dah boleh install apps Google, boleh guna Google macam biasa. Boleh install Google, itu betul. Itu tak tipu punya. Tapi boleh guna Google macam standard Android, itu penipuan. Sebab saya pakai Huawei Mate X2 pada tahun lepas. Saya termakanlah dengan marketing mereka. And yes, saya memang tertarik dengan dia punya hardware. Saya suka dengan physical dia. Betul-betul solid. Dia punya display cantik. Even at that time, kalau kita nak cari foldable phone yang kamera dia cantik, tak ada. Hanya X2 sahaja pegang. Kalau sekarang anda boleh beli Honor V3. Ini pun saya guna. Memang puas hati punya. Then masalah berlaku bila mana saya nak login Google dalam PC saya. Bila kita nak login Google dalam PC ataupun smartphone baru, dia akan minta verification code dari smartphone lama ataupun device lama kita kan. Jadi bila saya tekan request verification code dekat PC, dia ada keluar dekat situ, okey, verification code dah dihantar ke Huawei Mate X2 saya. Bila saya buka Mate X2, saya tengok tak keluar pula verification code tu. Saya pun tanya orang Huawei, dia kata kalau bab security memang tak boleh, kena call. And bagi saya benda ni leceh lah. Jadi bila saya siasat, rupa-rupanya Huawei punya Gmail ataupun Google Apps tu dia adalah third party punya yang dibuat oleh orang asing, yang kita kata dia macam 100% Google juga, tapi dia still tak boleh nak ambil security Google dan sebagainya. That's why bila benda yang melibatkan security, melibatkan privacy, dia tak akan keluar dekat smartphone Huawei kita. Itu contoh pertama. Contoh kedua, saya pakai Google Home. Saya pakai macam pagar rumah saya, saya control guna saya punya smartphone. Remote control pagar tu saya dah tak tahu letak dekat mana dah, auto gate kan. Jadi saya memang pakai dekat phone je. Buka pagar, tutup pagar, everything dekat phone. Bila saya install dekat Huawei Mate X2, ada. Benda tu ada. Nampak macam boleh guna. Tapi bila kita tekan, tak jadi apa-apa. Isu. That's why saya jual. Saya jual Mate X2 saya dengan harga separuh, 4,000 lebih sahaja dekat subscriber Mona Lisa jugalah. So basically saya tak ada dendam sangat dengan Huawei. Saya tak suka dengan naratif yang dia bawa tu. Dah boleh guna Google macam normal. Dia still tak boleh guna. Alright, sebelum saya masuk kepada topik Huawei bunuh diri sendiri ni, itu saya akan bincang pada akhir video sebenarnya. Kita nak tengok dululah sejarah Huawei ni serba sedikit, and dia berkait dengan saya secara personal. Mungkin ada di antara anda yang dah tahu, mungkin tak tahu, saya ada beberapa kedai komputer. Saya start jual Huawei punya produk, kedai komputer dengan smartphone
tahun lah. Saya start jual Huawei punya produk ni pada tahun 2013. Masa tu tak silap saya P6 lah. Huawei P6 antara smartphone dia yang mantap lah. And seriously, Huawei ni boleh kata kalau dari segi hardware, dia antara yang paling advance. Macam sekarang pun dia dah ada smartphone boleh lipat 3 skrin. Orang lain belum ada, dia dah ada. And at that time 2013 pun dia antara smartphone RM1,000 Malaysia yang dah pakai quad core. Even tak silap saya kalau P6 dia dah octa core, ada 8 core processor. At that time kita tak bincang Snapdragon, kita tak bincang MediaTek. Benda tu belum lagi jadi bualan orang ramai. Kita hanya bincang berapa core. Oh, smartphone ni ada 2 core, smartphone ni ada quad core, smartphone ni ada octa core. Dia jadi macam tu. And saya jual produk Huawei ni sebab dia punya person in charge Huawei Malaysia, dia datang jumpa saya, dia pujuk saya jual Huawei dengan idea dia. Dia kata Huawei ni dia adalah satu company facility. Dia bukan company smartphone, dia company facility. Contoh macam pencawang-pencawang dekat China, semua pakai Huawei dah. Even pencawang-pencawang dekat Southeast Asia, kebanyakannya dia pakai Huawei, termasuk dengan Malaysia. Pencawang 3G, 5G semua tu kan. So, Bayangkan kalau Huawei dia ambil 5% je dari dia punya whole company, 5% untuk pump dia punya smartphone, memang meletup gila-gila lah. Saya dengar macam, oh ini idea bisnes yang bijak sana. So saya pun angkat start Huawei. Tengok Huawei tak boleh nak jual. Tak laku langsung. Saya kena jual pada harga yang sangat-sangat merugikan lah. So, bila keluar P7, walaupun mereka pujuk saya angkat, adalah saya angkat 1-2 biji. Tapi tak banyak. Still tak boleh jual. Bila keluar lagi model baru, saya tak ambil. Then 2015 tak silap saya, P10 keluar. Anda boleh check lah tahun bila P10 keluar. P10 keluar, saya cuba sekali lagi. Sebab kali ni orang yang lain dah datang. Dia datang jumpa saya, dia kata Huawei ni laku keras dekat Penang, laku keras dekat KL, laku keras dekat Johor. At that time saya tak study sangat lah demografi Penang, demografi KL, demografi dekat Johor tu. Saya fikir, oh kalau boleh jual dekat Penang, boleh jual dekat KL, mesti boleh jual dekat Kelantan ni. Saya pun angkat stok. Tengok tak boleh jual. But bila saya study, rupa-rupanya dekat Penang tu, anda pun tahu, ini bukan resis, ini just perkongsian dengan anda. Dekat Penang ramai China, ramai orang Cina. Di KL pun ramai orang Cina. That's why Huawei boleh jual. Orang Kelantan ni majoriti Melayu lah, dan kita boleh kata agak ketinggalan sedikit dari segi teknologi kan. Jadi kita tak boleh nak accept mindset orang Kelantan ketika tu. Bila kita tanya kenapa tak nak beli Huawei, dia kata Huawei ni brand China, sedangkan Oppo laku keras je, Vivo laku keras je. Kalau kita nak tengok dari segi company capacity, Huawei jauh lagi besar. Huawei ni anda kena tahu, dia pillar ekonomi China. Dia tiang ekonomi China. Kalau Malaysia Petronas lah, kalau Jepun kita kata Sony, Mitsubishi, company-company besar macam tu. So Huawei ni company yang lagi besar, tapi mindset orang Kelantan ketika tu tak boleh. Orang Kelantan tak boleh nak terima Huawei at that time lah. Jadi saya rugi sekali lagi. P10 Huawei dia pecah, kita kata pecah telur di Kelantan ni bila mana mereka perkenalkan Nova series. Nova series harga dia tak silap saya dalam 1,000 hingga 1,500 lah harga dia. Nova series ni very successful. Dia kita kata dia success story lah untuk Huawei. Success story, sangat-sangat berjaya. Bila kita kaji kenapa Huawei Nova ni berjaya, dia punya kata kunci duduk dekat Hana Delisha. Hana Delisha pelakon penyanyi tu kan. And side story bagi saya secara peribadi, Hana Delisha adalah artis yang paling lawa lah dekat Malaysia buat masa sekarang. Isteri saya benarkan saya cakap benda ni, so saya cakap lah. Jadi bila kita study kenapa dia berjaya adalah kerana Hana Delisha. Hana Delisha ketika itu dia adalah pelakon wanita utama untuk satu drama TV3 pukul 10 malam. Jadi and dia punya watak masa tu digemari oleh ramai orang. Dia bawa image yang sangat positif kepada Huawei, and disebabkan tu ramai orang beli Nova series lah. Kalau kita tengok sebelum ni, Huawei dia banyak hire ambassador Chinese, atau bukan Chinese Malaysia, China betul, lepas tu Hong Kong, Taiwan, which is di kalangan Chinese Malaysia mungkin orang-orang ni dikenali, tapi di kalangan orang Melayu memang tak dikenali. Bila mana mereka tukar strategi, mereka pindah kepada duta-duta orang Melayu ni, maka dia dapat attract orang Melayu beli. Seriously, Nova 3 tak silap saya keluar macam air. Nak dapatkan stok susah gila guys, memang susah gila. And yang best lagi, kita
kita tak perlu nak buang harga. Kita jual pada harga yang sangat-sangat untung. Permintaan tinggi gila. Brand lain macam Oppo, Vivo tergugat ketika tu. But then tiba-tiba berlaku Cold War antara US dengan China. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba Amerika dia bagi arahan kepada Google tak beri license kepada Huawei. Huawei tak boleh nak masukkan Android ke dalam smartphone mereka. And tak silap saya ketika tu anak kepada pengarah Huawei pun ditangkap oleh US. Sebab apa saya pun lupa lah. But the point is Huawei tak dibenarkan guna Android. So dekat sini anda kena faham, bukan Huawei dia buang Android. No, tapi dia tak dibenarkan guna Android. And luckily Huawei dia ada dia punya own OS. Cuma tak digunakan secara meluas lah. Mereka ada Harmony OS. And to be honest dengan anda, at the first place saya fikir macam Huawei dia akan dia punya Harmony OS ni akan successful gila. Sebab yang pertama, saya percaya kepada Huawei punya team ni, dia punya engineer. Sebab hardware dia seriously mantap. Sangat-sangat mantap. Yang tu saya acknowledge gila. Dan yang kedua, dia adalah pillar of China. And kalau masa tu lah saya fikir macam okay, mungkin benda ni successful sebab China government dia akan paksa. Kan kita tahu kan, China dia macam dia komunis tapi dia punya pemerintahan tu macam diktator sikit kan. Dia akan paksa semua brand-brand China macam Vivo, Oppo, Xiaomi guna Harmony OS at least untuk satu ataupun dua model mereka lah. Kalau mereka paksa macam tu, kebanyakan brand dah start pakai Harmony OS, penerimaan pelanggan tu akan jadi lebih terbuka lah. At that time saya fikir macam tu. But rupa-rupanya China ni dia bukan licik tapi China ni bagi saya dia sangat objektif. Dia memang fikir duit je. Dalam hidup dia fikir duit je. Anything yang boleh buat duit, dia akan buat duit. Dia bukan fikir tentang negara sangat. Kalau fikir tentang negara, mungkin dia akan sokong Huawei, dia buat Harmony OS, dia join Harmony OS, then Huawei naik, ekonomi China naik kan. Tak. Ada brand ketika tu, tak silap saya Oppo dia siap menganjing lagi yang dia punya phone ada Google, ada Android. Ketika tu Huawei dah tak ada Android lah. Dia siap menganjing lagi. And memang tak ada. Kita boleh tengok hanya Huawei saja dia pakai Harmony OS. Even at that time, sister company Huawei iaitu Honor, at that time lah, Honor sendiri pakai Google lagi. Jadi Harmony OS tak digunakan secara meluas, menyebabkan permintaan dia drop lah. Huawei punya sales kalau tengok kepada, saya cek dia punya statistik, lepas dia tukar sahaja daripada Android kepada Harmony OS, globally dia punya, bukan globally, satu dunia dia punya sales tu drop dari 21% ke dia punya sales drop 21%. Kalau kita tengok globally, buang China dia punya sales drop dari 17% ke 4%. Memang satu perubahan yang drastik lah. Orang tak dapat nak terima benda ni. Orang tak dapat nak terima Harmony OS sebab Harmony OS dia adalah satu benda yang baru. Kita kena tahu untuk orang pakai Android pun dia ambil masa gila-gila untuk orang faham apakah itu Android. Untuk orang beralih dari smartphone biasa yang lipat-lipat tekan-tekan Nokia dulu kepada smartphone boleh touch pun, saya kira tak silap saya iPhone dia mula aggressively dijual pada 2008 ataupun 2009 macam tu. 2012 saya dekat Jepun, orang masih pakai phone tekan-tekan tu. 2013 barulah boleh nampak kebanyakan orang-orang muda dah pakai iPhone lah. So kalau kita ambil anggaran tu pun 2009, 10, 11, 12, 13, 5 tahun masa yang diperlukan untuk orang adapt dengan teknologi baru tu, dengan Android ke, dengan iOS ke, barulah kita kata sekarang digunakan secara total lah. So Harmony OS adalah satu benda yang baru untuk Huawei perkenalkan benda ni, untuk orang start adapt dengan benda ni, dia akan ambil masa. And interestingly, kalau tadi daripada smartphone tekan kepada touch, smartphone physical tekan button tu kepada touch yang ada sekarang, kita tak ada option lain. Kita tak ada option lain. Maksudnya kalau kita nak satu makhluk yang boleh buat semua benda, nak tak nak kita kena belajar untuk tekan-tekan, kita kena belajar dia punya navigation and so on. Tapi dalam kes Harmony OS ni, kenapa kita nak belajar benda tu? Yang pertama, kita kena beli device dia. Device dia ada yang murah, ada yang mahal. Tapi of course, kalau kita nak yang lancar, kita kena spend RM1,000 Malaysia. Yang kedua, kita ada option lain. Kita ada Android, kita ada iOS. Kenapa kita nak belajar Harmony OS kan? So itu dia, benda ni yang menyebabkan macam sukar untuk kita jual Harmony OS. At first place,
China dia fikir macam sorry, bukan China, Huawei dia fikir macam dia boleh tackle lah market ni kan. But then kalau anda perasan lepas awal-awal tu dia bawa naratif yang saya cerita tadi lah, Huawei dah boleh guna apps Google. Sebelum ni dia bawa naratif yang Huawei boleh install apps Google. Tapi latest ni kalau anda perhatikan, anda buka lah dekat YouTube ke, anda buka dekat website ke, anda buka dekat Facebook, dekat TikTok, naratif yang dibawa adalah Huawei dah boleh guna apps Google macam Android biasa. Itu yang salah. Betul kita boleh install tapi kita tak boleh guna 100% seperti mana yang ada dekat Android. Latest saya share dengan anda satu kes yang berlaku dekat kedai saya. Saya ironically, walaupun saya nampak berdendam gila dengan Huawei, saya ada satu konsep store Huawei dekat Lembah Sireh, Huawei Experience Store. Bukan senang nak buka. Kita kena invest lebih kurang dalam RM400,000 Malaysia untuk buka tu, dan kita punya track record kena cantik. Maksudnya jual beli antara Huawei tu, kita dengan Huawei beli stok tu kena cantik baru kita dapat buka dia punya HES lah, Huawei Experience Store. Dekat Huawei ni, dekat saya punya kedai ni, ada customer dia beli Huawei Pura yang latest kan, Huawei Pura, which is mula-mula dia nak beli tu dah ada masalah dah dengan dia punya WhatsApp. WhatsApp dia memang ada masalah. Yang ni kita tak blame Huawei 100% lah. Dia punya WhatsApp tu memang ada masalah, pernah kena block and so on. Tapi Huawei punya orang dia tolong lah, dia tolong buat everything boleh guna. Dalam masa 3 bulan tiba-tiba rosak balik. Dia punya WhatsApp tu rosak, dia datang dekat kedai saya. So kedai saya kata kena hantar warranty lah. Jadi bila hantar warranty, Huawei dekat Kelantan ni dia tak ada service center, dia ada collection point saja. Kita akan hantar ke TRX, dekat Huawei TRX, dia punya HQ lah. Jadi service center dekat sana, dia check, tiba-tiba dia call pelanggan. Benda ni yang membuatkan pelanggan mengamuk ah. Dia call pelanggan, dia kata, tuan kena datang ke TRX untuk kita selesaikan isu ni. Pelanggan ni dia ada dekat Kelantan kot. Takkan dia nak pergi ke TRX semata-mata nak selesaikan isu ni kan. Dia punya cost transport lagi, masa lagi, dia pun kerja lagi, ada anak bini lagi. Memang mengamuk lah kawan tu. Dia datang dekat kedai saya, dia nak refund, 100% refund. Tapi yalah, sebab benda dah bulan-bulan kita tak bagi refund lah. Jadi dia settlekan dengan Huawei. Saya pun tak pasti macam mana, but this time at least dia tak bising lah dengan saya. Dia tak bising. Harap selesai lah masalah dia tu. Yang menariknya, WhatsApp dia walaupun bermasalah dengan Huawei, bila kita test dekat smartphone Android lain, okey, boleh guna. Itu antara risiko bila mana anda nak pakai smartphone Huawei lah. Jadi dekat mana dah kita tadi? Panjang sangat cerita saya ni. Jadi the point is, takkanlah kita nak keluarkan duit kita semata-mata nak belajar Harmony OS, plus Harmony OS tak digunakan secara meluas, and ada isu dari segi Google dan sebagainya tadi. Okey, untuk atasi juga masalah ni, sebenarnya Huawei dia ada bagi insentif kepada developer apps untuk develop apps lah. Jadi mereka bagi, tak silap saya, 1.5 bilion USD untuk insentif kepada developer ni dalam masa 5 tahun. Tapi kalau kita tengok dari side developer pun, kita tengok okey, dekat dunia ni orang pakai iOS, orang pakai Android. Android boleh kata hampir 70%. Jadi kenapa dia nak bazirkan satu tim? Sebab nak develop satu-satu apps ni bukan mudah. Jadi kenapa dia nak develop satu tim untuk tackle Harmony OS, sedangkan Harmony OS tak digunakan secara meluas, tak sampai 10% pun. Kalau kita bercakap dalam China itself mungkinlah sampai lebih 10%. Tapi kalau kita cakap di luar China, di Malaysia sebagai contoh, orang tak pakai sangat pun. Kenapa brand ni dia nak invest betul-betul untuk Harmony OS? Even kan, saya just nak share dengan anda, tak tahu anda tahu ke tak, dekat iPad Apple punya iPad, kita tak boleh nak pakai WhatsApp. Even dia punya Instagram, walaupun kita boleh install, dia tak betul-betul optimize. Screen dia tak besar, tak cantik, tak best untuk digunakan. Bayangkan, ini untuk iPad. Untuk Harmony OS, memang orang tak nak lah kan. Lagi dia pun tak ada macam monetization style macam Android. Android kan kita boleh letak iklan dan sebagainya, tapi Huawei tak ada. At last, apa yang mereka buat adalah mereka bawa naratif tadilah. Orang boleh install APK, and benda ni tak berapa, ialah dia ada dia punya own virus scanner kan. Tapi yalah, benda ni tak berapa proper sebab install dari third party punya. Alright, itu tentang Harmony OS. Now, baru kita masuk kepada topik utama kita, Huawei bunuh diri. Yang tadi tu mukadimah je. Panjang gila mukadimah kita kali ni. So, isu dia guys adalah apabila Huawei punya orang atas. Kenapa saya buat video ni adalah kerana ni lah topik utama kita.
Huawei punya orang atasan announce yang mereka akan ditch Windows dekat mereka punya laptop. Maksudnya untuk batch yang baru, mereka kata ini adalah batch terakhir yang pakai Windows, batch yang seterusnya akan pakai Harmony OS. Alright, saya nak kita flashback dulu tentang Huawei punya laptop. Huawei punya laptop ni kawan-kawan, dia mula dijual, tak silap saya, pada 2018 lah. 2018, 2019, permintaan kepada laptop dia pun tak tinggi lah, dia punya MacBook tu. Dan rezeki dia, PKP berlaku 2020. Bila PKP berlaku, semua orang ada work from home, semua orang perlukan laptop, semua orang perlukan barang-barang komputer. Demand untuk laptop ni gila tinggi lah. Bayangkan ketika tu, siapa dapat, kita boleh kata, siapa yang dapat stok ketika tu, dia kaya. Dia kaya. Bayangkan HP ataupun mana-mana laptop yang pakai Celeron, yang standard price 1,400, pada PKP boleh jual pada harga 2,500. 2,500. But of course, dia punya cost pun bertambah lah. Tapi nak kata memang demand untuk laptop gila tinggi. Siapa ada stok, dia memang mantap lah. And brand lain macam Acer, Asus, HP, Lenovo dah clear stok dah. Memang tak ada stok ketika tu. Yang ada dua brand sahaja, iaitu Huawei dan juga Honor. Of course, ada juga brand-brand mengarut macam Chewy, My Band Band. Ada juga brand tu yang cuba masuk Malaysia at that time. But brand yang ada di Malaysia yang kita kata ada HQ dia semua ni, ada Honor dengan Huawei. And at that time, Huawei punya laptop laku keras. Saya dapat jual dengan harga, dengan kuantiti yang gila banyak punya lah. Gila banyak. Saya boleh kata macam tu. Sampai level Huawei offer kepada saya untuk buka dia punya Huawei Experience Store tadi lah. So, bila ketika tu, dia jadi pilihan. Bukan, sebenarnya kalau kita tengok, dia bukanlah pilihan ramai, tapi orang tak ada pilihan lain, maka orang pilih Huawei. Kalau kita letak, jujur saya kata kepada anda, after PKP, bila kita buka kedai, Acer punya stok, Asus punya stok dah recover balik. Kalau kita susun ada Acer, Asus, Huawei, orang tak akan pilih Huawei for the first choice. Orang akan pilih Acer ataupun Asus. Second, orang pilih Acer ataupun Asus lagi. Third, barulah orang pilih Huawei. Nak jual satu biji laptop Huawei memang susah. That's why, kalau anda pergi dekat Lawyat ke, anda pergi ke mana-mana kedai komputer, nak cari stok Huawei sangat-sangat susah. Sebab kena push gila-gila lah. Kalau ada Acer dekat tepi, orang tak beli dah Huawei. Itu dia punya style. Jadi dia punya jualan makin merosot sebenarnya. Tapi cuma dekat China kita boleh nampak dia punya jualan tu meningkat gila-gila sampai level kalau kita check latest Huawei punya laptop user dekat China dah jadi nombor 3 dah. First kali dekat China Lenovo pilihan utama dia. Second is HP. Third Huawei. Kalah MSI, kalah Acer, kalah Asus, kalah. Third Huawei. Memang gila-gila lah kita kata Huawei punya laptop dekat China ni. Bila mereka announce yang mereka akan ditch Windows, bagi saya ini adalah satu kesilapan yang sangat besar. Saya tak pastilah sama ada Microsoft dihalang oleh Amerika untuk jual kepada Huawei, tapi setakat pembacaan saya tak ada. Isu ni tak berlaku. Dia tak sama macam kes Android tadi. Android memang Huawei tak dibenarkan untuk ambil, ataupun Google tak dibenarkan bagi license kepada Huawei untuk jual, tapi untuk Windows ni tak ada. Isu Windows memang tak ada. Saya jujur kata kepada anda, masa nak jual Huawei sebelum ni pun, sebelum mereka ditch Windows ni, banyak customer yang takut nak beli Huawei disebabkan Harmony OS. Dia ingat yang, okay, smartphone pakai Harmony OS, maka dia punya laptop pun pakai Harmony OS. Ramai customer yang fikir benda tu. Jadi, susah untuk kita jual laptop Huawei tu. Dan sekarang kalau mereka ditch Windows, mereka go for Harmony OS secara total, bagi saya ini betul-betul bunuh diri. Untuk makluman anda, laptop yang pakai Harmony OS dari Huawei ni dah ada. Dia bukanlah satu benda yang baru. Dekat China betul-betul diguna pakai. Tapi dekat China cerita lain. Sebab China punya apps ataupun software dia tak sama dengan global punya. Dekat China tak boleh nak install WhatsApp, tak boleh nak guna Google. So mereka guna WeChat, mereka guna benda-benda lain lah, alternatif. That's why mereka boleh guna dekat sana. Dengan kuantiti bilangan population mereka yang besar lah kan. But bila kita bercakap dekat luar ni, susah. Sebab kita semua pakai Windows. Even kalau kita pergi universiti ke, kita pergi tempat kerja ke, semua pakai Windows. Jadi lecturer kita pakai Windows, so nak senang kita kena pakai Windows. Even kalau kita pakai iOS sekalipun, dia menyukarkan kita untuk guna apa yang lecturer kita guna ataupun apa yang bos kita guna. Sekadar berkongsi dengan anda lah, kalau anda check sistem yang diguna pakai oleh pejabat kerajaan kita agak ketinggalan sebenarnya. Agak ketinggalan. Sebab apa? Sebab mereka nak beli
software yang baru sesuai dengan Windows 10 sebagai Windows 11 sebagai contoh, dia makan duit. Bila makan duit ni, kita kena tengoklah bajet kerajaan ataupun tak. Sekarang kita bukan bercakap tentang software, kita bercakap tentang operating system. Bila nak tukar operating system, of course software tadi kena tukar. Bukan satu software, tapi kemungkinan 3-4 software supaya dia synchronize dengan government punya sistem tu. Jadi benda ni dia akan seriously dia akan bunuh Huawei itu sendirilah, bunuh Huawei punya laptop. And of course sebenarnya dia punya phone. Bila kita pakai operating system baru, dia punya architecture dia tak sama. Architecture dia tak sama. Dia takkan sama program. Even sekarang kalau anda nak download game sebagai contoh, ada game untuk Windows, ada game untuk Mac OS, ada game untuk Linux. Dia ada juga game yang ada dekat Windows tapi dia tak ada dekat iOS. Dia ada juga dekat iOS, dia tak ada dekat Windows. Ada software yang macam tu. Bukan game saja, mana-mana software lah. So bila ada Harmony OS yang baru, dia kena ada developer tu kena buat. Macam contoh AutoCAD, dia kena buat untuk Harmony OS. Saya tak pastilah sama ada Harmony OS dia boleh pakai Windows punya apps ataupun tak, but for sure bila mana architecture tu berbeza, architecture ataupun binaan apps tu sendiri berbeza, of course dia akan ada isu. Macam contoh Harmony OS dengan Google Apps yang saya cerita pada awal video tadi lah. Jadi benda ni memang akan bunuh Huawei. Untuk Huawei, dia macam nak educate orang guna Harmony OS ni, dia tak semudah nak educate yang saya cerita tadi lah. Dari smartphone physical tekan-tekan kepada smartphone boleh touch. Dia bukan macam tu. Sebab kita ada option. Anda kena tahu 70% manusia atas muka bumi ni pakai Windows. Kita punya government system pun Windows. Kita punya cikgu pun pakai Windows. Kawan-kawan kita pun pakai Windows. Bila mana semua orang pakai Windows, nak tukar satu OS baru, dia adalah satu benda yang menyusahkan lah. Sangat-sangat menyusahkan. Bukan setakat Harmony OS. Even Chromebook sendiri pun dia punya permintaan tu dah jatuh. Saya tak nafikan benda ni possible dekat China, tapi for sure dekat dalam Malaysia ni ataupun dekat dunia luar agak mustahil. That's why saya kata tindakan Huawei untuk ditch Windows adalah satu tindakan yang paling tak cerdik lah. Dia akan bunuh diri Huawei itu sendiri. Saya tak pastilah macam mana, but for sure, let's say macam saya sekarang kan, saya kan ada Huawei Experience Store yang saya cerita kepada anda tadi. Kita ada jual juga dia punya smartphone, dia punya smartwatch, tapi kita tak fokus sangat lah. Kita banyak kepada laptop mereka. Kalau mereka tukar Windows kepada Harmony OS, for sure saya takkan jual produk mereka lah. Sebab susah guys. Even saya punya pekerja pun, nanti orang datang, dia minta bantuan. Oh, macam mana nak install ini. Kalau saya punya staff sendiri tak tahu apakah itu Harmony OS, tak tahu macam mana nak guna Harmony OS, dia akan bermasalah lah. That's why, Huawei dia macam bunuh diri sendirilah. Lagi kalau saya tengok saya punya detail dekat sini, poin-poin yang saya buat. Itu sahaja untuk video kali ni. Anda rasa macam mana? Sebenarnya saya nak sentuh juga Huawei dengan Honor. Di antara topik yang menarik juga. Tapi saya tak jumpa data yang tepat. Kalau dulu mereka memang sister company, maksudnya adik abang lah. Tapi latest bila saya check, dia tak ada bukti yang menyatakan Huawei dan juga Honor ni adik abang. Yang best apa yang saya nak sentuh adalah kalau anda perasan lately mungkin ada, tapi sebelum ni Huawei dia banyak fokus kepada laptop. Dia ada keluarkan phone tapi dia tak fokus sangat. Yang banyak keluarkan phone adalah Honor. Honor sampai level dia ditch dia punya laptop. Dia tak fokus laptop. Latest ni baru ada Magic Art Pro lah. Magic Book Art. Tak silap saya, Art 14 yang saya review sebelum ni. Sebelum ni memang mereka dah tak buat laptop dah. Dia bagi Huawei conquer laptop punya style. Dia fokus kepada smartphone. Tapi itulah, saya tak ada bukti yang konkret. Tak best juga untuk kita bercerita benda ni. Anda rasa macam mana? Adakah tindakan Huawei untuk tukar kepada Harmony OS dari Windows ni adalah satu tindakan yang bijak, ataupun anda setuju dengan saya? Nyatakan dalam ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Oh ya, kalau anda nak beli barang-barang komputer, anda boleh tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below untuk pergi ke Shopee ataupun website Mona Lisa. Kami memang jual barang-barang komputer yang officially masuk Malaysia. Tak ada import bagai. Warranty pun warranty Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar apa? Jumpa lagi.